Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini seperti mana jadualnya giliran Masjid Rahmaniah Kuala Perlis, dan kita semua diberikan peluang untuk datang pada malam ini. Tuan-tuan, sebelum kita nak meneruskan bacaan ataupun huraian berhubung dengan tajuk kita pada malam ini, seperti yang diumumkan tadi, kita membaca kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, berhubung dengan kelebihan dan keistimewaan, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding rasul-rasul yang lain. Tetapi ini bukan maksudnya untuk merendah-rendahkan para nabi atau para rasul yang lain, tidak. Kerana kita wajib beriman dengan semua rasul, wajib percaya, yakin dengan semua rasul yang dilantik dan dihantar oleh Allah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kita beriman dengan semua rasul, bahawa mereka memang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi secara khususnya, apabila kita sebut tentang kelebihan-kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kerana itu yang disebut di dalam Quran dan Sunnah. Kita sebutlah. Bukan makna bila kita sebut Nabi Muhammad lebih, kita merendah, menghina, memperlekehkan Nabi lain. Tak. Bukan itu makna dia. Salah. Itu bukan maksud dia. Tetapi satu, kerana itu kelebihan Nabi, kita sebut. Itu fakta dia. Itu hakikat dia. Nabi Muhammad ni ada kelebihan dia berbanding Nabi-Nabi yang lain. Yang kedua, supaya kita yang menjadi umat Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan kelebihan Nabi kita. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Bila kita kenal Nabi ni, ada kelebihan dia, keistimewaan dia, kedudukan dia yang lebih daripada Nabi-Nabi lain, kita sebagai pengikut ni, sebagai umat ni, tumpang berbangga. Umpamanya tuan-tuan, ada orang Perlis berjaya dalam apa-apa bab lah, sehingga nama dia naik, walaupun kita mungkin tak ada kaitan keluarga dan sebagainya, tapi kita tumpang berbangga kerana ada hubungan dia dengan kita dari sudut negeri yang sama. Bila kita sebut tentang kelebihan Nabi ni, tentu kita berbangga kerana hubungan yang begitu dekat. Dia adalah Rasul kepada umat ini. Kita akan bangkit di belakangnya sebagai umat dia.
Kerana kata Nabi, setiap daripada umat itu akan bangkit dan berdiri, beratur di belakang Nabi masing-masing. Dan kita akan berdiri dan beratur di belakang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksud kita baca kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 21, kelebihan nombor 9 atau kelebihan yang ke-9. 2 minggu yang lepas kita sebut tentang kelebihan yang ke-8. Tentu ingat ada lagi. Apa dia? Kelebihan Nabi Muhammad apabila Allah nak panggil Nabi, dia tak panggil dengan nama semata-mata. Ya Muhammad. Dia tak panggil macam tu. Dia panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dia akan sebut dengan istilah gelaran. Wahai Nabi, wahai Rasul. Tetapi apabila Nabi yang lain dipanggil, ya Musa, ya Zakaria, ya Ibrahim. Hanya disebut nama mereka semata-mata, gelaran tak disebut. Wa idza qala Musa, wa idza qala Isa, sebut nama ya. Tapi bila mari tentang Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, disebut dengan panggilan Nabi. Jadi itu satu apa? Penghormatan, satu kelebihan. Itu nombor 8. Nombor 9 tuan-tuan, malam ini tajuknya ialah kelebihan Nabi berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain ialah hanya sanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mukjizatnya kekal sampai hari ini. Nabi-nabi yang lain ada mukjizat tak? Ada. Nabi Musa ada apa? Tongkat. Di mana tongkat tu? Tongkat Nabi Musa duduk tahu mana? Ada siapa bisa jumpa? Ada siapa dengar? Duduk di muzium mana-mana, ada tak? Bila kita cerita tentang Nabi Musa, kita akan baca tentang kisah tongkat Nabi Musa. Mana pergi tongkat tu? Ada tak lagi tongkat? Tongkat tu ada ke tak ada? Nombor 1 tuan-tuan, tongkat tu ada ke tak ada? Ada. Pergi mana tongkat tu? Soalan ni kena jawab lah. Pertama, kita beriman memang Nabi Musa diberikan tongkat yang boleh bertukar menjadi ulang, yang boleh membelah lautan merah. Itu tongkat Nabi Musa memang wujud. Ada atau tidak sekarang ni? Dah tak ada. Tongkat tu dah tak wujud. Dah habis, dah hilang dah. Dah tak ada dah. Cuma cerita-cerita karut tentang tongkat tu ada. Kononnya kayu koka. Bisa dengar kayu koka? Bukan tu. Koka atau kayu koka? Kayu koka tu kononnya daripada kayu yang sama dengan tongkat Nabi Musa tu lah. Jadi maka belilah orang Melayu dan orang-orang yang percaya dengan perkara dongeng tu tasbih kayu koka. Dulu famous lah kayu koka ni. Kayu koka ni tak ada kelebihan, tak ada keistimewaan macam kayu-kayu yang lain lah. Tak ada. Jadi siapa yang beli kayu koka tu jangan percaya, khurafat. Tak ada kelebihan. Rendam layak ke, buh bawah bantai ke, gantung dalam kereta, tak ada fadilat. Kayu koka ni ujung-ujung ni duk jual ni saja muhung ke atas. Nak bagi laku.
Pasal kawan tu pun jual kayu, kawan ni pun jual kayu. Dia kata nak bagi laku, dia bubuh. Kayu ni lain daripada kayu nu. Kayu yang mereka jual tu kayu biasa. Kayu yang dia jual ni kayu lebih sikit. Kayu apa? Kayu ni sama dengan kayu Nabi Musa. Dengar ayat tu, daripada tak mau beli, pi belilah. Dia beli tu pasal apa? Pasal ada bersabit dengan tongkat Nabi Musa. Betul ke? Ada dalam hadis ke? Tak ada. Yang ni kita panggil menggunakan nama agama. Dia jual nama Nabi Musa. Kan? Kalau Musa Raja Lelong tu cerita lain. Yang ni Nabi Musa. So itu satu. Yang kedua apa dia? Nabi Isa umpamanya, dia boleh menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati. Itu mukjizat dia. Tetapi mukjizat itu tidak kekal. Artinya bila Nabi Musa mati, habis ya. Dan Nabi Musa sekarang ni diangkat ke langit, dan mukjizat itu bersama dengan dia. Tak ada lah. Nabi-nabi lain semua ada mukjizat. Masing-masing ada mukjizat. Nabi Sulaiman apa semua. Tetapi tuan-tuan, mukjizat mereka hanya kekal wujud bersama dengan zaman mereka. Jadi siapa-siapa mari dekat tuan-tuan cerita kata yang ni daripada macam-macam lah, daripada Nabi Isa lah, ini daripada Nabi Harun lah, ini daripada Nabi Ishaq lah, yang ni daripada Nabi Yusuf lah. Yang ni tak betul, kerana mereka telah wafat. Tak ada. Tetapi Nabi Muhammad, walaupun dia telah wafat 1400 tahun yang lepas, Nabi dah wafat, dah tinggalkan kita, tetapi mukjizat dia masih ada sampai hari ini dan sampai kiamat. Ada tak Nabi Musa punya mukjizat sampai hari ini? Tak ada. Tuan-tuan tengok Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua Nabi-Nabi itu mereka mati, mereka wafat, mereka meninggalkan dunia ini, hilanglah mukjizat mereka. Hatta tuan-tuan, kitab-kitab yang diturunkan, Taurah pun dah tak ada. Zabur pun tak ada. Injil pun dah selewing. Bible dah tak ada. Jadi tuan-tuan, yang hebatnya Nabi Muhammad ni tahu mana? Al-Quran. Al-Quran ini kekal sampai kiamat. Berbanding dengan kitab-kitab yang lain, semua dah mansukh, semua dah selewing, semua dah orang tukar, mereka dah ubah. Tapi Quran tak. Jadi lebih Nabi itu tang tu. Dan malam ini tuan-tuan, kita akan baca berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. Saya tak akan baca panjang sangat. Saya akan ambil ringkas saja. Cuma saya nak ulas sikit. Apabila kita dengar tentang kelebihan Quran, tentang mukjizat Quran, keutamaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, apa tindakan kita? Tindakan kita apa tuan-tuan? Saya tak maulah cerita sangat bab Quran ni. Pasal Quran ni memang kita duk dengar selalulah. Tapi apa yang saya nak sebut sangat-sangat malam ni, apa dia? Kita kena pergi mengaji bagi betul ya Quran. Nombor satu, saya minta diri saya dan tuan-tuan semua ada satu kesedaran, suatu tanggungjawab. Kita dengar ceramah dah, dengar forum dah, dengar kuliah dah, rata kita dengar keistimewaan Quran, kelebihan Quran, kehebatan Quran, dengar berkali-kali dah. Kita kena bertindak tuan-tuan. Nombor satu apa dia? Pi masuk, pi belajar bagi baca betul Quran. Yang tu tanggungjawab kita dengan Quran. Benda nombor satu yang Allah Ta'ala turun dekat Nabi, Iqra'. Dia suruh baca.
Jadi kalau kita duk dengar ceramah banyak, duk pergi kuliah banyak, duk bapa semua banyak, baca Quran tak betul, teruk, tak kena, malu lah. Tak ada aib yang paling besar, tak ada benda yang paling teruk pada orang Islam, pada orang Muslim. Mai dah umur bertahun-tahun dah, berpuluh-puluh tahun dah ni baca Quran pun teruk. Panjang pendek tak ketahuan, tebal nipis tak ketahuan, baca lebih teruk pada baca surat khabar. Maka ini suatu tanggungjawab, jangan malu. Pergi dengar ada mana-mana tu imam ke, ustaz ke, apa ke, pergi. Saya mai nak baca Quran bagi betul. Jangan malu. Sebab Quran ni benda yang kita baca hari-hari. Kalau bini kita pandai, kita belajar dengan bini kita. Jangan malu. Benda lain tuan-tuan kita tak malu, matang Quran kita malu. Anak-anak kita mesti bagi baca. 6 tahun, 7 tahun dah boleh baca. 6 tahun, 7 tahun yang lain jangan duk kisah lagi. 6 tahun, 7 tahun tu mesti boleh baca. Kalau anak-anak 6 tahun, 7 tahun tak boleh baca Quran, kita kena susah hati. Cucu-cucu kita balik, cuba cek tengok. Baca nak dengar. Tuan-tuan, 6 tahun dah boleh baca Quran dah. 6 tahun, 7 tahun dah boleh baca Quran. Kena boleh. Pasal itu kita tak heran di Indonesia 4 tahun, 5 tahun dah boleh baca dah. Dan budak-budak sekarang bukan lagu budak-budak dulu. Advance. Mereka dah boleh baca orang putih, dah boleh bercakap orang putih, dah boleh hafal lagu orang putih. So tuan-tuan, sebelum kita mengaji tajuk ni, sebelum kita masuk dalam tajuk ni, sebelum kita menghayati kehebatan Al-Quran, nombor 1, kita berazam malam ni kita mula betul baca Quran. Dan kita kena make sure, kena pastikan anak kita, isteri kita, menantu kita, keluarga kita semua boleh mengaji, boleh baca Quran. Bini kita boleh baca Quran, anak kita boleh baca Quran, cucu kita boleh baca Quran. Ni cuti sekolah, ada balik mai, dengar nak baca, baca nak dengar. Ini tanggungjawab. Sebab itu masjid-masjid kena ada kesedaran, jawatan kuasa kena ada kesedaran, kena wujudkan kelas-kelas Al-Quran. Percuma, jangan minta bayaran, bagi dia ramai. Tanggungjawab imam, jawatan kuasa semua kena wujudkan kelas supaya anak qaryah boleh baca Quran. Tak guna kita bercakap tajuk besar, mengaji tajuk besar, asas baca Quran out. Ini nombor 1 berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW ni kalau kita tengok, ini kita nak syarah. Al-Quran di dalamnya ada pelbagai jenis mukjizat. Ada macam-macam ilmu. Dia panggil i'jazul Quran. Dari sudut bahasa, dari sudut apa dia ni, ilmu, sains, apa semua ada. Nanti kita syarah, nanti saya terang, tak apa. Tapi sebelum tu, di antara tuduhan yang orang-orang Arab fitnah, bohong ke atas Nabi apa dia? Mereka tuduh apa? Nabi reka Quran. Mereka tuduh Nabi yang reka, karang Quran tu. Nabi yang karang, duduk seorang-seorang, dia karang. Yang kedua, mereka tuduh Nabi pi jumpa siapa-siapa, bulih Quran tu daripada kawan tu. Pokok pangkai dia apa dia? Quran ni rekaan Muhammad, bukan Allah buat turun. Jadi Quran nak jawab macam mana? Dia buat tuduh apa? Kita ambil satu-satu.
Depa tuduh nombor satu depa tuduh apa? Depa tuduh Nabi Muhammad yang karang. Dia yang duduk, dia tulis ni alif lam mim apa semua ni dia tulis. Kalau dia tak tulis, ada dia pergi tang mana-mana jumpa siapa dia, kawan tu bagi dekat dia main habaq kat kita. Pendeknya dia muhung kata Allah buat turun. Sebenarnya dia sendiri yang reka. Okey, tak apa. Depa tuduh macam tu, Allah jawab. Tuan-tuan, nombor satu. Kalau kita nak tuduh Nabi reka, Nabi yang tulis, Nabi yang karang, Nabi yang buat, Nabi tu mesti pandai tulis, pandai baca dengan ada ilmu lah. Kalau tidak, dia nak karang lagu mana? Contoh, satu orang buat mai dekat tuan-tuan, surat tulis orang putih. Surat tulis orang putih. Surat tu dia tulis bahasa Inggeris. Tuan-tuan duk makan roti canai, dia buat mai surat. Dia tahang tengok aku tulis surat ni kena tak? Kena tak? Kita pun ambil tulis orang putih. Kita pun kata hang tak payah duk muhung. Hang kata hang tulis, dia tahang tengok aku tulis. Hang tak payah duk muhung. Thank you pun hang tak faham. Tak payah kata tulis orang putih. Thank you pun dia tak faham. Thank you tu dia kata apa? Selamat datang. Goodbye, terima kasih. Hak tu pun tertukar. Hang nak tulis. Hang nak tulis. Hang tak payah duk sembang muhung. Hang pergi balik tu. Ada ikan-ikan apa? Hang pergi timbang pergi jual. Ada muhung aku. Tadi dia tulis orang putih. Cakap pun tak boleh. So tak masuk akal orang yang tak boleh tulis orang putih, tak boleh cakap orang putih, tentu dia pergi mengaku. Tuan-tuan, kawan tuan-tuan, kenal lama dah dia tak boleh tulis, dia tak boleh baca, dia buta huruf. Tiba-tiba dia main-main, dia kata ni, aku ada buku baru aku tulis. Aku nak pergi jual ni buku ni. Dia tak hang tulis, hang baca pun tak boleh, macam mana hang tulis? Tuan-tuan, nombor satu, Allah telah meletakkan Nabi tu sebagai ummi. Kerana apa? Kerana nak jawab tuduhan orang nanti. Maksudnya kalau nak kata Nabi karang, Nabi tulis, Nabi yang reka, macam mana dia nak tulis? Dia tak boleh tulis. Bukti Nabi tak boleh tulis apa dia? Masa perjanjian Hudaybiyah tu, yang Nabi sign dengan orang-orang musyrikin Mekah, Nabi tulis Muhammad Rasulullah. Orang Arab musyrikin Mekah tak iktiraf. Mereka tak terima Nabi itu Rasul Allah. Mereka kata tulis Muhammad cukup, Rasulullah buang, kalau tidak kami tak mau sign. Sahabat tak mau padam. Cerita ni popular, masyhur. Sahabat tak mau padam. Sahabat kata pasal apa nak dengar cakap mereka? Memang Nabi Muhammad Rasulullah, tulis. Jangan duk ikut mereka. Mereka tak mau biar-biar. Nabi kata, tang mana Rasulullah tu? Tang mana yang kata Rasulullah tu? Tunjuk mai aku nak padam. Tunjuk aku nak padam. Artinya Nabi tak tahu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dan dia Tuhan yang menghantar kepada kamu Rasul yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Macam mana satu budak yang tak tahu? Tuan-tuan, tak payah contoh yang paling mudah tuan-tuan tangkap macam ni. Tapi law ni kita jadi pelik lah. Orang kampung, orang tua-tua, telefon kan, telefon law ni. Telefon law ni dia panggil smartphone. Telefon tuan-tuan law ni smartphone. Smartphone. Telefon canggih. Tuan-tuan semua yang guna smartphone tu kira cerdik lah, pasal bukan sebarangan orang boleh guna smartphone. Dulu tekan merah, tekan hijau. Dulu beli telefon bagi dekat mak, dia kata kalau orang telefon tekan yang color hijau. Dia bukan tahu dia color hijau. Dia color hijau. Tekan ni lepas tu jawab. Dulu mudah, color hijau dengan color merah. Kalau tak mau jawab, habis cakap tekan color merah. Kalau orang telefon tekan color hijau. Dia bukan tahu. Dia beli telefon dulu, dia tekan waktu ya.
Lepas tu dia nak telefon orang, macam mana? Dalam tu ada 2 nombor ya. Nombor dia dengan nombor siapa. Mak tekan tang ni, dia akan naik, tekan. Dia abang tekan ya. Kawan tu bukan reti, dia hafal ya. Dia nak telefon anak dia, dia tekan. Anak dia abang tekan. Faham tuan-tuan? La tak boleh dah petua merah, biru, pasal nak kena rojoh. Nak kena rojoh ni. Pasal tu yang tuan-tuan 3 kali call, baru kali keempat angkat, rojoh tak kena. Tangan kasar, tangan buat kerja kasar, dia tak boleh touch. Dia tak boleh baca. Jadi tuan-tuan duk tekan, dia tak mau pi. Kan? Tak kena. Lepas tu dia tak ada dah mesej, dia ada WhatsApp pula. Lepas tu WhatsApp pula, buh gambar banyak-banyak, dia hang. Lepas tu tak nak padam, tak tahu. Duk buat kalut, macam mana nak padam? Hang, jam. Maksudnya telefon canggih. Kita orang kampung, uneducated people. Kita tak ada pengetahuan. Kita tak tahu nak buat macam mana. Cuma kita anak beli, bawa pergi mana, aku duk heret, aku kan tahu apa ni. Ni gambar apa pula, dia kata bukannya tahu apa, dia heret anak dia beli. Dalam kali dia buat apa? Dia buat sendal ni, tak bagi terbang angin dia. Ambil telefon dia tahu. Dia tak tahu. So tiba-tiba tuan-tuan, satu orang yang tak ada ilmu, yang tak ada knowledge, tiba-tiba dia cakap tentang apa? Dia kata manusia ni daripada darah ni, dia panggil ilmu apa ni? Kalau tuan-tuan mengaji di sekolah dulu, ilmu apa ni? Daripada ayak mani, benih, berudu tu, dia berenang berudu tu, dia pergi jumpa telur, ovum apa semua tu. Lepas tu dia jadi darah. Lepas darah tu dia jadi daging, jadi tulang. Alaqatan mudghatan 'idhaman. Dia punya step tu, kalau tuan-tuan belajar dalam biologi, dalam ilmu biologi, sains peranakan, kan? Kejadian manusia ni, tuan-tuan, dalam Quran ada cerita benda tu. Nabi boleh mana? Nabi pergi mengaji mana tuan-tuan? Benda tu memang betul dengan sains. Kalau tuan-tuan belajar kan dulu, sains tingkatan 3 kan tingkatan berapa, dia akan ajaklah benda tu. Tak tahulah tuan-tuan dan tak dan, tapi dia ajak kejadian manusia. Nabi boleh mana? Nabi boleh mana? Ini soalannya. Okey tuan-tuan, kita tolak tepi. Kalaulah betul Nabi tak buat, orang lain ajak dia. Pendek kata, orang jugalah yang karang tu. Quran cabang. Kalau hampa kata benda Quran ni manusia buat, kalau hampa kata Quran ni manusia buat, hampa try tengok buat. Tengok, dia 2 benda nah. Satu, dia kata Nabi buat, Nabi tak boleh buat pasal dia tak erti baca, dia tak ada pengetahuan. Macam mana dia nak karang, macam mana dia nak tahu? Dia tak tahu. Okey, tu nombor 1. Nombor 2, kalau betul manusia karang, kalau betul manusia yang tulis, hampa buat macam satu. Pasal hampa pun manusia. So dapat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tangkap tak? Kalau Quran kata kalaulah manusia yang buat, hampa mesti boleh buat. Jadi hampa buat satu, tengok. Pasal itu tuan-tuan, Allah Ta'ala cabar dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah cabar. Allah kata, Muhammad, katakanlah kepada mereka, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika manusia dan jin berpakat dan bekerja sama untuk mendatangkan satu kitab macam Al-Quran, Quran kata apa? La ya'tuna bimithlih. Depa tak boleh buat. Sampai hari ni tuan-tuan, ada tak siapa yang boleh buat? Kita tak beriman macam mana? Sampai hari ni tuan-tuan, dulu kita kata tak boleh buat, mungkin pasal ilmu tak ada lah, kecanggihan. Lah ni semua dunia canggih, sampai ke lah tak boleh buat. Sampai hari ni tak ada siapa-siapa yang boleh tulis karang kitab yang sama macam Quran. Sampai hari ni tak ada. Sekarang kita ada dunia lah ni, orang boleh pergi sampai ke langit tu, tapi orang tak boleh buat Quran. Dulu tak boleh buat, lah tak boleh buat, sampai kiamat tak boleh buat. Itu satu. Kemudian Quran kata tak apa, kalau tak boleh buat satu Quran, buat mai 10 ayat.
Quran kata kalau tak boleh satu Quran yang ada 6,000 lebih tu bok mai 10 ayat. Bok mai 10 ayat juga. Kok nak karang 6,000 panjang, susah, payah. Bok mai 10 ayat. 10 ayat cukup. 10 ayat yang sama macam Quran. Sebab itu tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak hafal Quran, tapi kalau tu imam baca macam pelik sikit, tuan-tuan mungkin boleh rasa tapi tak berani nak kata. Quran ni yang kata mukjizat tu, bila kita dengar orang baca silap, walaupun kita tak hafal pun, tapi bila orang baca, aku rasa macam pelik ni. Yang tu yang kata Quran tu. Sebab itu orang nak try, nak cuba karang, nak tiru macam Quran. Orang boleh trace, orang boleh tangkap, orang boleh tahu yang ni hang reka, yang ni hang tulis, yang ni bukan Quran. Dia kata hang hafal ke? Aku tak hafal, tapi cara hang baca ni bukan Quran. Sampai orang biasa pun boleh tangkap. Itu yang kata Quran tu. Tuan-tuan, tengok dalam Al-Quran surah Hud ayat 13 hingga 14, Allah Azza wa Jal cabar. Allah kata fa'tu bi 10 suwar, bok mai 10 surah yang sama dengan Quran. Tadi kalau Quran tak boleh, bok mai 10 surah. Daripada 114 tak boleh tiru, bok mai 10 pun tak boleh. Orang Arab sampai kesudah tak boleh tiru, tak boleh buat. Dan Quran kata apa? Quran kata wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Tadi suruh bawa mai satu Quran. Turun sikit, 10 sudah. 10 pun nganga, 10 pun duduk tengah-ngah, duduk tak boleh nak buat. Quran kata tak apalah. Fa'tu bisurah. Buat main satu cukup. Satu pun tak lewat. Itu yang kata mukjizat Nabi. Itu yang kata mukjizat Nabi. Yang kedua tuan-tuan, hadirin mukminin. Cukup tak tu. Yang kedua, apa dia? Kalau kita tengok juga antara kelebihan Al-Quran berbanding kitab-kitab yang lain. Ini kita terus pi. Tadi kita kata Al-Quran lebih hebat daripada kitab-kitab yang lain. Antaranya satu, Al-Quran boleh dihafal dengan mudah dan senang. Quran ni mudah untuk dihafal. Berbanding dengan apa? Berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Tuan-tuan, Quran ni ramai orang hafal dan mudah orang hafal, dan dia mudah hilang. Itu bahaya dia. Dia mudah hafal, dia mudah ingat, dan dia mudah hilang. Apatah lagi tuan-tuan yang kita dah main peringkat umur berusia ni, yang main bercampur macam-macam ni, dia macam ni lah. Dia kalau benda kosong, bila kita sumbat, dia mudah masuk pasal dia kosong. Tapi kalau benda dah banyak dah, dia sumbat, dia tolak balik tau. Dia tolak balik. Dia boleh masuk tapi dia tolak balik. Jadi kita nak bagi dia masuk, kita kena buang dulu setengah. RAM tu tak besar, maklumat banyak nak masuk. Sebab itu Quran ni kalau tuan-tuan nak hafal, tuan-tuan kena buang lah sikit yang benda-benda mengarut yang duk ingat tu kan. Nama-nama artis, lirik-lirik lagu, apa nombok-nombok tak ketahuan tu, maklumat-maklumat yang mengarut tu buang, baru boleh Quran masuk. Quran ni cahaya, dia tak boleh masuk dalam benda yang kotor. Itu apa yang disebut oleh guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, Taurah berapa orang boleh hafal? Taurah Nabi Musa dikatakan yang boleh hafal Taurah hanya 4 orang ya. Yang boleh hafal Taurah 4 orang ya. Bani Israel punya ramai tu, umat Nabi Musa ni yang kedua paling ramai. Yang ramai-ramai tu 4 orang yang boleh hafal. Nabi Musa, Nabi Harun, Yusha' bin Nun dengan Uzair. 4 orang ni yang boleh hafal Taurat. Yang boleh hafal Taurat tu, yang boleh hafal dalam kepala dia, yang boleh ingat, sebut boleh keluar Taurat tu, sebut boleh keluar Taurat tu, ayat mana apa dia, 4 orang ya. Nabi Musa, Nabi Harun,
Yusha' bin Nun, Uzair. 4 orang ni ya. Siapa pun tak boleh hafal. Payah. Tapi mai Quran, Allah muliakan Nabi. Allah angkat Quran. Ramai boleh hafal. Ramai orang boleh ingat Quran. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarna, Quran kata walaqad yassarna al-Quran lidzikr. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Jadi Quran mudah untuk hafal. Pasal itu ada orang umur lah 70-80 tapi dia usaha, dia boleh hafal. Tapi dia kena usahalah, apa benda pun kena usahalah. Tak boleh hafal Quran ni dengan tuan-tuan duduk tengok masuk, tak boleh. Ataupun tuan-tuan duduk makan, wallahu a'lam, depa kata kita tak boleh hafal ni pasal makan kepala ikan. Ini pun satu bohong besar juga. Hafal ni dia tak, memanglah yang penting tuan-tuan makan benda halal. Okey ya. Kalau makan benda haram tu lain ceritalah. Dia kata makan kelengkap dalam tak boleh hafal, makan kepala ikan tak boleh hafal, telan semut hitam tak boleh hafal. Banyak benda tak boleh hafal. Memanglah hang tak boleh hafal. Tak makan kepala ikan. Berapa tuan-tuan tak makan kepala ikan pun tak boleh hafal. Pasal apa? Pasal memang tak hafal. Tak hafal. Bukan kata Quran. Doa masuk tandas pun 3-4 kali tertukar dengan doa naik kenderaan. Tu pun cucu tegur, tuan, subhanallazi tu naik kenderaan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, tu baru masuk tanda silap. Itu belum Quran ni. Doa pun jenuh hafal. Pasal tu doa hafal depan belakang lupa, hafal belakang depan lupa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak rapid. Pasal apa kita boleh ingat? Pasal apa lagu-lagu kita boleh ingat? Pasal kita duk dengar selalu. Lagu-lagu kita duk dengar selalu kan, duk dengar lagu hafal sampai lah kita lekat. Pasal apa? Pasal kita memang seronok, pasal kita memang duk dengar, memang kita rasa nikmat. Jadi benda tu yang lekat. Kuliah sampai lah tak jumpa mana yang nak keluar. Pasal tu ada orang dia tanya, dia kata kunut kalau tak baca kuliah tak apa. Tak apa, bukan wajib. Sebab saya tak boleh hafal kuliah. Pasal dia la a'budu ma ta'budun tu saya confuse. Tak apa, tak payah duk baca. Sat lagi tak sujud. So tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan ingat macam mana, kerak bagi dengar lah. So beli Quran taklah kereta satu, naik kereta, ambil kaset-kaset tu, buka, dengar, bagi dengar selalu. Kan? Bila kita rajin dengar, benda tu yang lekat. Itu nombor 1. Okey. Kemudian tuan-tuan, kelebihan yang ada pada Quran ni apa dia? Allah Azza wa Jal jaga Quran ni sampai kiamat. Adapun kitab-kitab sebelum ni, Taurah, Injil, depa pusing habis. Pasal itu tuan-tuan, Taurah yang ada sekarang bukan Taurah yang ada pada zaman Nabi Musa. Tapi Quran ni, Quran kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran kata kami akan jaga. Pasal itu Quran tak akan boleh diseleweng. Quran tak boleh diubah. Orang tak boleh bawa masuk ayat lain, orang tak boleh bawa masuk surah lain, orang tak boleh bawa masuk apa, titik pun orang tak boleh tambah. Titik ta, pi tukar ba, orang boleh tangkap. Yang ni salah. Yang ni salah. Nampak tuan-tuan? Dan tuan-tuan tahu tak Quran yang Madinah tu, yang cetakan Madinah tu, Quran yang Mashaf Madani tu, yang dicetak di Madinah, kilang Quran terbesar di dunia di Madinah yang tuan-tuan pi ziarah masa pi umrah tu, ditulis tangan. Ditulis tangan ni. Oleh satu orang yang duk tulis, dia cerita masa dia duk tulis Quran tu, dia tulis dengan tangan dia tau. Dia tulis dengan tangan. Dia kata bila mari sampai ayat-ayat azab, dia getak tangan nak tulis. Bila sampai ayat-ayat cerita azab, seksa, dia jadi getak semacam nak tulis. Bila cerita ayat-ayat syurga, dia punya seronok nak tulis. Tu dia tuan-tuan. Dia punya khidmat, dia kerja dia apa? Tulis Quran.
Quran yang dia tulis itu yang dicetak, Quran tu yang kita baca. Nampak tuan? Tu yang kata Quran. Kita bagi laluan pada azan. Sekali lagi saya buat kesimpulan sikit tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Kesimpulan dia. Khulasah. Conclusion. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, dia ada sebut satu perkataan yang cantik. Dia kata mukjizat Musa padan dengan Musa, mukjizat Isa padan dengan Isa, mukjizat Sulaiman pun semua ni, nabi-nabi ni semua padanlah dengan mereka. Nabi Muhammad ni dia kena lebih sikit. Makna dia macam ni. Okey. Nabi Musa dia hanya untuk kaum dia, Bani Israel ni, geng-geng Firaun ni. Dia punya dakwah dia Firaun. Habis tu habis ya. Pasal itulah ni ada lagi umat Nabi Musa. Dia kata petang kemarin saya jumpa duk makan laksa. Tanya mai daripada mana? Dia kata daripada KL. Tak pernah nampak. Dia kata memang saya pun orang luar. Kerja apa? Dia kata ada buat kerja sikit. Nampak pelik Dia kata saya umat Nabi Musa. Ada tuan-tuan bisa jumpa? Tuan-tuan bisa jumpa tak? Dia introduce, dia perkenal diri tuan-tuan. Dia kata Assalamualaikum Haji, Bina. Balik masjid. Mayang apa? Mayang Isyak. Oh, Haji kena mayang lah pasal Haji umat Nabi Muhammad. Kita pun pelik Betul yang cik ni umat mana? Saya tak payah mayang Isyak ni pasal saya umat Nabi Harun. Ui, mengikut mana? Kami Nabi Harun tak ada Isyak ni, takat Maghrib lah. Oh, ada lagi dia tahu. Nabi Harun tak tahu. Harun Salim Bacik dah. Artinya tuan-tuan, nabi-nabi ni habis depa, habis. Jadi Nabi Musa ni bila dia habis, umat dia habis, cerita tongkat dia pun habis Tak habis lagi ni saya nak cerita. Okey. Pasal apa Tuhan bagi tongkat dekat Nabi Musa? Kita kena faham tak? Pasal apa Allah anugerahkan dekat Nabi Musa tongkat sakti? Pasal apa? Tuan-tuan kena faham lah. Kata Ibnu Kathir, kita kena faham pasal apa Nabi Musa ada tongkat yang powerful. Pasal dia akan lawan dengan geng mana? Geng tukang tongkat juga. Betul tak? Nabi Musa nak lawan zaman Nabi Musa, yang jadi musuh dia, yang jadi lawan dia, geng Tok Bomo, tukang sihir. Pasal tu kan, jadi dia lawan geng tu, dia pun kena ada macam tu yang lagi power lah, baru dia bakalah. Sebab itu mukjizat ni berdasarkan apa yang sesuai dengan zaman dan musuh Nabi tu. Pasal tu bila dia lawan dengan geng-geng tu lempak apa? Geng-geng tukang sihir tu lempak apa? Lempak tongkat je. Lempak tongkat. Dia pun lempak tongkat. Tongkat dia jadi ulang. Makan tongkat-tongkat tu semua. Kalah. Zaman tu zaman lawan kuasa, lawan ni sakti ni. Zaman Nabi Isa pun sama. Zaman magic ni. Sebab itu zaman mereka tuan-tuan kena faham. Pasal apa Allah Ta'ala bagi tongkat dekat Nabi Musa, tak bagi tongkat dekat Nabi Muhammad? Kalau bagi tongkat dekat Nabi Muhammad, kita yang kalut. Kita akan kalut. Pasal apa tuan-tuan? Okey. Nabi Musa dia mati, habis cerita dia tutup. Tak ada dah. Habis. Nabi Muhammad dia wafat, kita duk ada lagi. Tongkat ada tak ada? Tongkat tak ada dah. Kita yang nak lawan macam mana?
So Allah tinggalkan Quran ni. Allah tak tinggalkan tongkat Nabi Muhammad. Tak ada tongkat Nabi Muhammad. Tongkat Nabi Muhammad ada, tapi tongkat macam Nabi pegang tongkat masa di hujung usia. Ada kan, dia pegang tongkat baca khutbah pasal dia tak larat nak jalan, dia pegang tongkat. Tapi bukan lagu tongkat Musa. Yang Nabi Muhammad tinggal ni Quran ni. Pasal Quran ni kita akan guna untuk berhujah. Kita akan guna untuk lawan musuh-musuh Islam. Ini yang Nabi Muhammad tinggal, dan ini relevan, ini boleh pakai sampai bila-bila. Tapi kalau Nabi Muhammad tak ada Quran, ada tongkat lagu Nabi Musa, Nabi Muhammad wafat, tongkat pun tak ada dah. Tongkat tu hanya berkuasa dengan Nabi Muhammad. Kita nak pakai tongkat apa? Kita nak lawan lagu mana? Kita nak pergi cari tang mana? Sebab itu Quran kena kekal, Quran kena ada. Pasal itu mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi Muhammad, Quran. Pasal umat Muhammad sampai bila-bila? Umat Nabi Musa habis-habis, tongkat tak ada, tak apa. Kami tak ada cerita dah, cerita kami habis dah. Episod kami tamat dah. Hampa punya cerita sampai kiamat. Kalau hampa duk kalut dengan tongkat, kalut. Maka sebab itu kita pakai Quran. Quran ni sampai bila? Sampai kiamat. Pasal itu Nabi tinggal, Nabi kata apa? Aku tinggalkan kepada kamu apa dia? Aku tinggalkan kepada kamu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ni relevan, boleh pakai sampai bila-bila. Dia tak tinggal tongkat. Itu maksud mukjizat tu. Tapi apa? Pasal itu Nabi Muhammad dulu orang cabang dia macam-macam, dia tak boleh buat. Bukan dia tak boleh buat tu Tuhan tak mau bagi, tapi nak ajak kata itu bukan cara dia. Dulu orang cabak Nabi Muhammad, kalau betul hang Nabi, suruh langit timpa ni, mai terjun mai berkeping-keping. Tak boleh jadi. Tak jadi. Macam-macam cabak tak jadi. Pasal apa? Pasal kalau Nabi masa tu buat jadi, kita macam mana? Dia kata kalau betul Islam ni betul, kalau betul Islam ni betul, Islam ni betul, kan? Kalau betul Islam ni betul, di Afrika tak ada air, cuba bagi hujan tengok, kita tak boleh buat, kalut kita. Pasal itu Nabi tak mau ni jenis terkejut-terkejut ni. Nabi ilmu. Nabi yang ilmu. Pasal itu kita kalau orang abang kata, ada masjid air tak masuk banjir, kita tak kata apa. Tuan-tuan jangan duk beriman dengan masjid tak masuk banjir. Depa kata tengok. Depa buat terkejut. Ada kerja banyak. Tengok depa pi banjir, tengok Quran tak basah. Quran tak tenggelam. Kita pun tengok, memang tak tenggelam duduk atas. Pasal apa duduk atas? Pasal apa Quran duduk atas? Pasal kita bukan baca. Ni Quran duduk atas, tak baca. Elok duduk susun. Ayat nak cakap tu, Quran tak baca. Kita tak mau lagu tu. Pasal apa? Tuan-tuan punya duk syok Quran tak tenggelam. Tiba-tiba esok di India banjir. Mereka kata tengok Veda pun tak tenggelam. Veda kita Hindu, Veda tak tenggelam. Kita nak jawab apa? Pasal tu betul tak betul, ini dia kan kira tenggelam tak tenggelam. Kita kata tengok tsunami, masjid tak reban. Di Filipina, tuan-tuan tengok dalam YouTube ada, dalam Google ada, di Filipina berlaku ribut. Gereja paling besar di Filipina ke di Brazil atau saya pun tak nak ingat, tak runtuh. Demam kita. Demam. Betul saya kata kita tak boleh kira ni masjid reban tak reban ke. Okey tuan-tuan, banjir. Ada masjid tenggelam? Kan? Ada masjid tenggelam. Kita nak kata apa? Tu yang masjid tenggelam, yang kapek kena beli lain apa semua, kita nak kata apa? Pasal itu kita bukan orang beriman, bukan jenis-jenis tu, bukan jenis beli ikan ada Allah alif lam lam ha. Dia tengok pada ikan. Mayam tak pun. Ini juga jenis-jenis kalut ni, kerang lah, mentarang. Dia buka-buka mentarang, ada Allah Muhammad. Hang pergi cari mentarang buka apa? Maghrib. Mayang tak? Tak. Mentarang tu buh pula hang. Bukan duk kira mentarang, duk kira ikan lah, apalah. Belah-belah temikai. Tengok belah-belah temikai ni macam Allah Muhammad. Dia duk kira ke temikai tu.
Ini satu benda yang agama Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajar sahabat, hampa tengok buah kurma tu ada Allah Muhammad tak? Hampa tengok kambing tu ada Allah Muhammad. Ini yang duk cerita Allah Muhammad tembikar, Allah Muhammad derayat, belah-belah derayat. Oh, Allah Muhammad. Lepas tu ni, beranak-beranak telinga dia, beranak-beranak telinga anak dia, cuping telinga anak dia ni macam alif lam lam ha. Oh, dia kata jangan main-main ni anak ni. Ini sebiji macam perangai Hindu. Tuan-tuan tengok Hindu, ada Hindu, tuan-tuan tengok depa pergi sembah orang yang beranak-beranak main hidung dia macam hidung gajah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, ada satu budak lahir di India, hidung dia macam hidung gajah. Hidung dia macam hidung gajah, dia cacat hidung gajah. Tuan-tuan tengok depa jadi apa? Depa pergi sembah budak tu. Kita tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Beranak telinga Allah Muhammad ke, hidung Allah Muhammad ke, mata Allah Muhammad ke, kena mayang. Tak ada kelebihan. Kadang-kadang mai kita nak tengok betul hidup Allah Muhammad. Manusia ni bila dia pembang sangat, lepas tu dia duk khayal, dia nampak ah. Saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan kalau paling dekat dengan Langkawi kan, biasa pi dayang bunting. Tuan-tuan biasa pi tak? Pi naik bot, pi tengok dayang bunting. Biasa tengok dayang bunting. Bunting tu mengandung. Biasa tengok tak? Bila tuan-tuan lalu kot dayang bunting, dia punya driver bot kata apa? Tuan-tuan, ni lah dayang bunting ni, bukit ni. Tengok dayang bunting ni. Pasal apa? Dia ni dulu mengandung lah apa cerita. Tengok bukit tu bentuk macam orang mengandung tak? Tengok bentuk macam orang mengandung tak? Tuan-tuan semua tengok dalam duk cerita dia orang mengandung. Oh, ni tengok tang tu tinggi macam perut orang mengandung. Tengok tinggi macam perut orang. Tengok tu macam tu. Bukit apa yang tak ada tinggi macam tu? Bukit kubu tu tinggi tak macam tu? Boleh nak kata dayang bunting? Boleh tak nak kata bukit kubu tu dayang bunting? Dia kata ni cerita dia, perempuan ni dulu dia mengandung, lepas tu buat macam mana tak tahu, dia kena sumpah. Tu jadi bukit kubu. Gua Sami pula. Tengok gua Sami pun macam tu juga, perempuan mengandung juga. Lepas tu laki dia boleh perempuan mana tak tahu bunuh dia. Tu yang dia jadi bukit macam tu. Semua bukit macam tu. Cerita nak bagi laku minyak gamat, dia bagi cerita dalam masjid pula. Lekeh betul ya. Cerita Nabi-Nabi, cerita para rasul. Kita pun tuduh, oh betul. Ada pula orang sumpah dayang bunting pergi jadi bukit. Ni main mana ni? Kau dapat apa ni? Sampai keluar mahsuri tikam keluar darah putih. Ada orang boleh percaya? Ada orang boleh percaya, tuan-tuan? Mahsuri tikam keluar darah putih. Nabi Muhammad tu pun tikam keluar darah apa? Nabi Muhammad perang kena panah keluar darah apa? Darah merah. Mahsuri, tuan-tuan percaya darah putih? Astagfirullah, sudahlah. Panti sekali balik pergi singgah makan ikan bakar tu dah. Cerita tak habis. Boleh duk percaya, boleh duk percaya. Semua cerita tu nak bagi laku bilang kawi, bukan salah, tapi duk benda-benda. So tuan-tuan balik kepada Quran, tak payah duk dengar dah cerita-cerita pelik, cerita-cerita ajaib, baca Quran. Beli ni tafsir pimpinan Ar-Rahman ni, tengok baca ni. Ini kalam Tuhan, 100% tepat. So saya nak nasihat tuan-tuan. Apa saya nak kempen sikit tuan-tuan? Rajin baca Quran. Antaranya tuan-tuan, saya nak sikit nak sebut. Nombor 1 tuan-tuan balik. Kalau ada masa tuan-tuan baca Suratul Baqarah dengan Ali Imran. Ini saya nak kempen ni. Balik baca Suratul Baqarah dengan Ali Imran. Dua surah ni Allah Ta'ala dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata siapa yang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, dia akan mai bela orang yang baca dia. Dalam sebahagian hadis, dia akan jadi awan, dia akan jadi burung yang mai naum, jadi payung. Baca Baqarah, baca Ali Imran, dia jadi payung. Ini sahih. Dia akan jadi awan atau burung, dia mai duduk atas kepala orang yang baca, tak kena hangat masa di padang mahsyar. Tu kelebihan Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kemudian tuan-tuan, apa lagi yang tuan-tuan kena baca? Baca semualah, tapi yang antara yang hebatnya, seperti dalam hadis Nabi baca Al-Mu'awwizat, 3 kul. Yang tu baca. Dalam hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan tengok riwayat Muslim, kata Uqbah bin Amir, tidaklah kamu mendengar ayat-ayat yang baru diturunkan malam tadi yang ada hebat seperti ayat tersebut. Nabi kata dekat sahabat, alam tara ayat
unzilat hazihil lailah lam yura mithluhunna. Tidak ada ayat yang lebih dahsyat daripada ayat yang turun semalam. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi membaca al-muawwizat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah. Nabi baca untuk berlindung daripada jin, berlindung daripada dengki manusia. Nampak? Tu Nabi baca. Sebab itu saya kata tuan-tuan, kita berpada dengan Quran. Cukup dengan Quran. Tuan-tuan tak payah duk ambil petua-petua baca ni, baca Quran. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, dia tak nak baca ayat apa ustaz? Kalau gamak tak tahu nak baca ayat apa, baca pilah apa-apa ayat. Semua boleh. Kadang-kadang orang kita dia nak tahu ayat tu untuk ayat ni, untuk ayat apa, untuk ayat ni. Boleh ada macam kita baca tadi, Al-Mu'awwizat 3 kul, Al-Baqarah kelebihan dia, ayat kursi ada, 2 akhir surah Al-Baqarah, tapi kebanyakan tak ada. Kebanyakan tak ada. Bacalah. Baca bagi betul. Baca bagi faham. Kalau kita tengok cerita pun kita nak faham, baca surat khabar pun nak faham, kita nak tahu dia kata apa, kita nak tengok translation dia, baca Quran lagi kena faham. Bukan payah Quran, beli terjemah, baca. Nampak tuan-tuan, mudah-mudahan ayat yang kita baca tajuk malam ini menambahkan rasa cinta untuk kita baca Quran. Allahu akbar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.